الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minta share supaya ramai dapat manfaat. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa taraktu fikum amrain ataupun taraktukum 'ala al-mahajjatil bayda. Kami telah tinggalkan kamu di atas cahaya yang terang, ataupun kami telah tinggalkan, satu hadis lagi Nabi bersabda, dua perkara iaitu Quran kamu dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana selagi kamu berpegang dengannya kamu tidak akan sesat. Pada tahun 2020 ini kita dilanda satu musibah yang diberikan pelbagai nama. Muslim-muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sepatutnya banyak bermuhasabah. Bukanlah kita jadikan tamasya. Seorang penyair Urdu berkata, jaga ji lagane ki dunia nahi hai, ya ibrat ki ja hai tamasya nahi hai. Hidup di dunia ini bukannya tempat untuk kita puaskan hati kita, tetapi ini adalah tempat yang kita dapatkan tauladan, bukannya tamasya, bukannya kita tengok dan tepuk tangan. Kita telah jadikan semuanya permainan. Memang betul, amal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Malam ni saya akan sampaikan satu perkara yang agak penting. Saya akan cerita berkenaan dengan Ta'un Amwas. Saya sengaja tidak letak tajuk itu kerana mereka yang benar-benar berminat untuk mengetahui kebenaran sahaja akan mencari kebenaran. Kita sebenarnya berada di satu fasa yang sangat kritikal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa aku tidak takut akan kebuluran yang melanda umatku yang akan datang, tetapi aku takut adalah mereka meninggalkan agama yang dibawa olehku. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kalau kita benar-benar mengenal baginda sallallahu alaihi wasallam, nescaya kita tak akan kata suatu perkara pun lebih kurang berkenaan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Para sahabat, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya sesuatu ataupun mereka nak cakap sesuatu, mereka kata bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Kami korbankan nyawa kami, bukan setakat nyawa kami, nyawa ibu dan ayah kami untukmu ya Rasulullah. Muslim-muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ketika kita dilanda sesuatu musibah ini dan ramai memberi pelbagai kefahaman dan analisis, pelbagai kajian dilaksanakan, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kami telah berikan setiap perkara ini contoh. Salah satu adalah para sahabat ashabi kan nujum, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, seperti mana saya baca ayat semalam, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin, kan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Para muhajirin, para ansar, Allah sendiri bagi tahu mereka yang awal daripada kamu telah menjadi contoh untuk kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Siapa Muaz bin Jabal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'lamu ummati halalan wa haraman adalah Muaz bin Jabal, yang paling memahami akan halal dan haram daripada kalangan umatku, yang paling faqih, yang paling memahami hukum hakam,
yang paling memahami fiqh adalah Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Muaz bin Jabal radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan pergi ke negara Syam 6 tahun daripada sekarang dan kamu akan ditimpa ta'un di Amusah, di satu bandar Amusah. Daripada situlah kita dengar dan diberi nama ta'un Amwas yang bermula di Palestin hingga dia merebak ke Jordan, Bilad Syam, Syria, ataupun ketika itu diberi nama Bilad Syam. Bila mana saya amat sedih setiap kali, na'udzubillah, bukan saya nak beremosi hari ini, tapi saya amat sedih setiap kali saya dengar perkara ini diriwayatkan sebahagian dan sebahagian yang lain tidak disampaikan. Oleh kerana itu kita tidak dapat membezakan apa sebenarnya hakikat bila mana dilanda wabak ataupun musibah. Apa sebenarnya hakikat dan apakah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kita buat, dan apakah yang sahabat buat mengikut apa yang Nabi minta mereka buat. Saya dah sebut tadi Muaz bin Jabal, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'lamu ummati halalan wa haraman Muaz ibn Jabal, yang paling faham akan halal dan haram daripada kalangan umatku adalah Muaz bin Jabal. Nabi SAW pernah sebut kepada Muaz sahaja perkara ini, wallahi inni la uhibbuka ya Muaz, demi Allah aku mencintaimu wahai Muaz. Saya nak sebut apa yang disampaikan oleh Muaz, oleh kerana itu saya beritahu sedikit sebanyak apa yang Nabi SAW sendiri sebut tentang Muaz bin Jabal. Dalam peristiwa Ta'un Amwas ni kita sentiasa baca satu hadis sahaja, iaitu, dan kita pun tak tahu daripada mana datang hadis itu, apa peristiwa yang berlaku, apa actually berlaku. Kita hanya mendengar hadis ini berulang kali. Untuk memahami hadis, wajiblah kita memahami akan apakah peristiwa berlaku sebenarnya. Bukan sahaja kita dengar hadis sahaja tanpa kita mengetahui apa peristiwa yang berlaku. Dan bila kita tak tahu asbabul wurud, dan satu lagi kita tak tahu bila mana yang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an yang sampaikan hadis tu, idza sami'tum bi ardin fala taqdumu alaih, kan, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju min firaran, kan. Kita dengar itu saja, kan, bila kamu mendengar akan wabak, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaih, jangan pergi ke situ. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan bila kamu dengar bahawa berlaku wabak di satu tempat dan kamu di situ, fala takhruju min firaran, jangan kamu keluar daripada situ lari, iaitu cabut lari, takut kematian. Itu poin yang paling besar di sini. Pada tahun 18 Hijrah, muslimin muslimat, pada tahun 18 Hijri, ketika mana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in telah berjaya menakluk negara-negara besar, kan, telah menakluk Bilad Syam, kan, negara Syam, di mana peperangan Yarmouk berlaku dan pelbagai peperangan besar berlaku, di mana mereka telah mendapat kemenangan ke atas Rom, kan. Di zaman Nabi SAW, Rom ditewaskan oleh Parsi, kan. Kemudian Parsi tertewas kerana apa? Dia telah koyak surat Nabi SAW, Huzro. Bila dia tewas, kemudian Rom kembali berkuasa. Kemudian sahabat telah memerangi mereka dan mereka juga telah surrender di depan sahabat. Terbukalah Palestin, Jerusalem dan sebagainya. Minta kongsi lagi supaya ramai dapat manfaat. Hari ini saya nak kongsi satu peristiwa yang sangat penting. Ada masa lagi, saya baru nak mulakan, kongsi lagi dan lagi ramai dengar, lagi ramai manfaat, supaya kita dengar dengan baik apa yang berlaku sebenarnya. Seperti mana saya sebut, kita hanya dengar sebahagian cerita dan cerita sebahagian yang lain kita tinggalkan sehingga kita tak faham apa yang berlaku sebenarnya.
Satu hadis ini yang berulang kali kita dengar, dan kita juga mendengar akan satu lagi hadis, iaitu apa, Ammar bin As, yang meriwayatkan selepas 25,000 orang Islam meninggal. Dan apa yang berlaku in between tu kita tak tahu. In between tu apa yang berlaku kita tak dengar pun. Jadi sebenarnya peristiwa yang sebenar kita tak tahu. Kita tahu hadis sebelum dan yang selepas. Diminta kongsi lagi-lagi banyak kongsi, dan saya akan mulakan kisah sebenar, dan saya pun akan bersemangat untuk saya cerita satu perkara yang sangat penting, dan saya minta semangat tuan-tuan berikan kepada saya kerana ini satu peristiwa yang sangat penting. Saya mungkin tak akan kongsi selepas habis live ni kisah ni. Siapa yang ada saja yang akan dengar. Saya tak akan kongsi, maksudnya saya tak akan share kat wall saya, sebab saya nak cerita satu kisah yang kita semua mesti dengar dengan hati kita dan faham apakah yang berlaku in between dua itu. Kita dengar hadis ni, idza sami'tum kan bihi bi ard, bila dengar wabak. Jadi bila tahun 18 Hijrah, ketika itu zaman pemerintahan khilafah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, berlaku kemarau di Madinatul Munawwarah. Ketika itu Abu Ubaidah Amir Ibn Al-Jarrah kan adalah gubernur di Syam. Ketua dia gubernur, dan dia lah ketua tentera Islam ketika itu. Di bawahnya lah Amr bin As, Khalid bin Walid kan, dan lain-lain para sahabat besar-besar yang telah menakluk negara-negara yang kita dengar, Palestin, dan kemudiannya sehinggalah mereka masuk ke Qahirah, ke Mesir dan lain-lain. Berlaku selepas pembukaan yang besar, maksudnya mereka dapat Baitul Maqdis tu selepas Jerusalem lah berlaku tahun Amwas ni. Sebab apa berlaku pun saya akan bagi tahu hikmah di sebaliknya apa yang berlaku. Sebab tu tajuk saya tadi, adakah wabak itu azab ataupun rahmat? Kita kena faham dua perkara ini. Bila berlaku kemarau di Madinatul Munawwarah, Umar bin Khattab telah hantar utusan, surat ataupun utusan kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Siapa Abu Ubaidah Al-Jarrah? Nabi SAW bersabda, satu ketika Nabi SAW berada dalam Masjid Nabawi. Datang kaum daripada Najjar, jumpa Rasulullah SAW, kata, kami telah memeluk Islam, maka hantarlah seseorang yang dapat buat keputusan di kalangan kami. Maka Nabi kata, izinkan aku solat zuhur dulu, aku akan hantar seseorang yang al-qawi al-amin, yang mana kuat dan beramanah, untuk pergi di kalangan kamu untuk membuat keputusan. Umar radhiyallahu anhu berkata, aku sangka bahawa itu aku. Maka selepas habis zuhur, Umar radhiyallahu anhu kata, aku pun pergilah ke depan maka Umar radhiyallahu anhu pergilah ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Masjid Nabawi. Umar ingat akulah kan, al-qawi al-amin, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, mana Abu Ubaidah Al-Jarrah? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan Nabi bersabda, inna likulli ummatin amin. Sesungguhnya bagi setiap umat ada seorang pemegang amanah. Wa inna aminuna ayyuhal ummah Abu Ubaidah Al-Jarrah, dan pemegang amanah yang paling beramanah daripada umatku adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Siapa dia? Dia adalah seorang sahabat Nabi SAW yang mana dalam peperangan Uhud, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sendiri meriwayatkan bahawa ketika kami berkejar untuk mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat satu orang telah potong aku dengan laju sekali. Aku terkejut dan aku mendapati rupanya Abu Ubaidah Al-Jarrah yang telah pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu tentang Abu Ubaidah, penting, baru kita akan faham apa yang berlaku sebenarnya. Kerana kita banyak ambil shortcut kan, kita tak tahu. Kita kata, Umar kata kepada Abu Ubaidah, "Lau qalaha ghairuka ya Abu Ubaidah." Kalaulah yang katakan itu selain daripada Abu Ubaidah, dengar dulu siapa Abu Ubaidah ni. Maka dialah sahabat Nabi dalam peperangan Uhud yang telah cabut gelang
helmet yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai, yang mana tercucuk masuk dalam tulang pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cabut dengan gigi dia. Dia minta izin daripada Abu Bakar, dia merayu, bagilah saya yang cabut, saya yang cabut. Maka dia telah gigit dan dia keluarkan gelang topi perang itu dengan sebelah gigi kanan. Dia cuba letakkan pressure dengan gigi dia, maka tercabut gigi kanan dia. Kemudian dia dengan gigi kiri tercabut gigi kiri dia. Dia begitu sayang kepada Nabi sallallahu. Abu Bakar Siddiq meriwayatkan peristiwa ini, nak bagi tahu tentang Abu Ubaidah. Pernah ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kalaulah Nabi lantik khalifah, Nabi lantik, maka siapa yang Nabi akan lantik? Maka Aisyah radhiyallahu anha kata Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah al-Jarrah. Umar radhiyallahu an, ini saya nak bagi tahu, saya shortcut, saya potong dulu sekejap. Saya nak bagi tahu siapa yang kata Abu Bakar. Umar radhiyallahu anhu marah Abu Ubaidah. Dengar dulu apa Umar kata kepada Abu Ubaidah ketika Umar wafat. Ketika Umar nak wafat, Abu Ubaidah telah pun syahid dalam tahun Amwas. Apa Umar kata? Umar menangis. Umar kata, kalaulah Abu Ubaidah masih hidup, nescaya aku lantik dia sebagai khalifah selepas aku. Kalaulah Allah tanya aku kelak, kata kenapa kau lantik dia, maka akan aku jawab kepada Allah, ya Allah, bukankah pemegang amanah Allah dan Rasulnya yang selayak menjadi khalifah? Selepas kewafatan Nabi SAW, dua tangan yang Abu Bakar pegang untuk melantik khalifah, satu adalah Umar dan kedua Abu Ubaidah al-Jarrah. Sekali Abu Ubaidah sendiri buat satu ucapan dalam Masjid Nabawi di zaman Umar radhiyallahu an, dan dia tanya, kalaulah kamu semua mendapat satu peluang untuk kamu memiliki apa yang kamu mahukan, jadi boleh tak kamu sebut apa yang kamu mahu? Bila sampai giliran Umar kata, kalaulah aku diberikan peluang untuk aku minta apa saja yang aku mahu, aku akan minta Abu Ubaidah al-Jarrah sepenuh bilik ini. Maksud dia seorang saja. Dia seorang yang sangat lembut hati yang sangat lembut, yang banyak mengalah kan. Dalam peperangan Zatus Sabil, bila mana Nabi SAW utuskan Amr bin As yang baru masuk Islam untuk perang, dia minta lagi tentera tambahan, maka Umar, Abu Bakar dan Abu Ubaidah al-Jarrah diutuskan oleh Nabi. Abu Ubaidah al-Jarrah ketika itu dilantik sebagai amir. Nabi kata, jangan kamu sesekali berselisih dalam apa keadaan. Bila sampai di sana, Amr bin As kata, saya amir, saya ketua, bukan kau wahai Ubaidah. Sebab Nabi, saya yang minta bantuan kau datang. Sedangkan Nabi kata, Amr bin As adalah ketua untuk jemaah yang telah pergi, engkau adalah ketua yang datang, yang di mana Abu Bakar Siddiq dalam jemaah tu, Umar bin Khattab dalam jemaah tu. Maka Abu Ubaidah kata, kalau begitu biarlah engkau amir, kerana Nabi kata jangan berselisih. Ini Abu Ubaidah al-Jarrah. Abu Ubaidah al-Jarrah. Allahu Akbar. Maka saya balik kepada kisah yang berlaku pada 18 Hijrah. Umar radhiyallahu anhu meminta bantuan kepada Abu Ubaidah al-Jarrah yang gubernur Syam ketika itu, Syria di zaman sekarang. Besar lagi zaman tu, semua termasuk dalam Syam. Maka Abu Ubaidah al-Jarrah telah hantar makanan dan keperluan ke Madinatul Munawwarah. Selepas mereka telah sediakan makanan untuk ahli Madinah, Umar bin Khattab telah bawa satu jemaah bergerak untuk pergi ke negara Syam untuk bertemu dengan Abu Ubaidah al-Jarrah. Saya dah sebut betapa Umar sayang, nanti kita dengar lagi betapa Umar sayang kepada dia, dan Nabi sayang kepada dia, dan Abu Bakar Siddiq sayang kepada dia. Abu Bakar Siddiq nak lantik dia sebagai khalifah selepas Nabi SAW wafat. Dia adalah orang yang terawal masuk Islam, bukan di tangan Abu Bakar Siddiq, dengan Nabi sendiri dia masuk Islam, Abu Ubaidah al-Jarrah. Nabi kata apa? Setiap umat ada seorang yang memegang amanah. Pemegang amanah umatku adalah Abu Ubaidah al-Jarrah. Maka Umar pergi. Dalam perjalanan sampai ke Tabuk, Umar dapat berita bahawa ta'un semakin teruk. Maka dia berhenti di situ. Dia bermesyuarah dengan Muhajirin dan Ansar, dan juga orang Islam lain yang bersama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka berselisih pandangan. Saya bagi tahu siapa Abu Ubaidah tadi. Kan kita tak boleh simply kita kisahkan Abu Umar kata, "Lau qalaha ghairaka ya Abu Ubaidah." Kalaulah orang lain kata kan benda tu, aku tak sangka engkau. Dia sayang kepada Abu Ubaidah. Dia datang daripada Madinatul Munawwarah. Dia dah dapat tahu berlaku ta'un di Amwas, dan sekarang ni mereka berada di Jordan dan telah merebak ta'un di situ.
Maka Umar radhiyallahu anhu tidak dapat buat keputusan, dan keputusan yang dia berat adalah untuk pulang. Masa itulah Abu Ubaidah kata, saya dah cerita dah kedudukan Abu Ubaidah di sisi Umar. Umar kata, kalaulah apa kehendak dia, kata kalaulah sepenuh bilik ni aku dapat, Abu Ubaidah al-Jarrah. Maka masa itu dia kata kepada Umar radhiyallahu anhu, afiraran min qadarillah, nak lari daripada ketentuan Allah ke wahai Umar? Apa yang Abu Ubaidah cakap ini adalah 100% benar. 100% benar. Kata, ya wahai Umar, adakah engkau cuba lari daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Maka Umar cakap dengan sedih kepada Abu Ubaidah. Kerana apa? Dia datang untuk jumpa Abu Ubaidah, dan Abu Ubaidah masa itu menghormati Amirul Mukminin. Dia keluar daripada Syam, dan dia datang untuk sambut Umar di Tabuk ataupun tempat yang berdekatan. Maka dia kata, afiraran min qadarillah ya Amirul Mukminin, adakah engkau nak lari daripada ketentuan Allah? Umar tak marah. Umar kata, ya Abu Ubaidah, lau qalaha ghairaka ya Abu Ubaidah. Dia kata, engkau cakap macam ni Abu Ubaidah. Dia kata, bukankah nafirru min qadarillah ila qadarillah? Kata, bukankah sentiasa kita berada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Kita lari daripada satu pun, yang seterusnya juga adalah ketentuan Allah juga. Dan dia bagi contoh, dia kata, kalaulah ada tanah subur dan tanah yang mati, dan kau bawa unta, mestilah engkau akan bawa unta tu ke tanah yang subur. Maka Umar radhiyallahu anhu bermalam. Keesokan paginya Abdul Rahman bin Auf datang, dan ketika itu Abdul Rahman kata, saya ada satu hadis yang Nabi SAW beritahu kepada saya, idza sami'tum bihi bi ardin, kan, bila kamu mendengar bahawa berlaku ta'un di sesuatu tempat, ta'un tak akan datang di Madinatul Munawwarah. Nabi dah doa, halau, kalau bila kamu dengar bahawa ta'un berlaku di satu tempat, fala taqdumu alaih, jangan kamu pergi ke situ. Dan kalaulah kamu ada di situ ketika ta'un berlaku, fala takhruju minhu firaran, jangan kamu lari kerana takutkan mati. Ini tak habis lagi cerita. Ini baru permulaan muslimin muslimat. Sebab tu kita ambil yang awal, ambil yang akhir, dan tengah-tengah kita tinggal. Maka Umar radhiyallahu anhu kata, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat hadis ini, dan dia telah pulang ke Madinatul Munawwarah. Abu Ubaidah al-Jarrah yang mana keluar daripada tempat wabak tadi, datang bertemu dengan Umar radhiyallahu anhu, dan kemudian dah bertemu dengan mereka, dia kembali ke tempat, ke Jordan balik, di mana tentera Islam berada di situ. Dan ketika itu Abu Ubaidah al-Jarrah adalah gubernur dan juga ketua pasukan tentera Islam yang telah membawa kemenangan yang besar. Saya tak perlu cerita, yang paling besar adalah pembukaan Jerusalem dan kemenangan ke atas tentera Rom, pembukaan Mesir dan sebagainya. Dia telah pulang. Bila dia pulang ke Jordan, di situ ta'un berlaku, telah merebak ke Jordan. Maka Umar radhiyallahu anhu pulang ke Madinah, dia tak tenang. Sebab apa? Dia sayang Abu Ubaidah. Dia sayang Abu Ubaidah al-Jarrah. Dengar baik-baik muslim-muslimat. Hadis tadi Abdul Rahman sampaikan, kalau kamu bukan di situ, jangan pergi. Dan kalau kamu di situ, jangan lari daripada situ. Umar radhiyallahu anhu tulis surat kepada Abu Ubaidah, memberi alasan, kata, saya ada sesuatu perkara penting yang ingin saya bincangkan dengan kau, maka pulangkan ke Madinah. Pulanglah ke Madinah serta merta. Bila sampai surat itu kepada Abu Ubaidah al-Jarrah, utusan yang membawa, bukan melalui online, utusan yang membawa, dia pun pergi ke situ untuk sampaikan. Maka Abu Ubaidah tulis surat serta merta. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, dia kata, tariklah balik perintah kau ini, kerana aku nak hidup dengan mereka dan aku nak mati di kalangan mereka. Dengar, belum habis cerita. Bila surat ini sampai kepada Umar radhiyallahu an, Umar buka surat tu, Umar terus menangis teresak-esak dalam Masjid Nabawi. Maka mereka sangka ketika itu bahawa Abu Ubaidah telah meninggal dunia. Mereka tanya, wahai Amirul Mukminin, Abu Ubaidah dah syahid ke? Tak, dia kata hampir syahid. Hampir. Dia menangis teresak-esak kerana sayang kepada Abu Ubaidah al-Jarrah. Muslim-muslimat, tanpa kita memahami emosi sesuatu, kita jangan buat sesuatu, kan. Sahabat telah berikan nyawa mereka. Pilihan mereka untuk memberi nyawa di jalan Allah, pilihan mereka. Tak rasa bersalah ke bila kita cakap sesuatu tentang sahabat, seolah-olah mereka ini seperti kita takutkan kematian. Sahabat pilih, muslim-muslimat, mereka pilih. Abu Ubaidah al-Jarrah kemudiannya
Allahu Akbar. Abu Ubaidah Al-Jarrah kemudiannya kembali ke sana dan dia bagi khutbah kepada mereka. Apa dia kata? Wahai kaum muslimin, sesungguhnya ta'un ni adalah rahmatum bikum wa da'watu nabiyyikum. Adalah rahmat bagi kamu dan doa Nabi untuk kamu. Nabi doakan untuk kamu. Saya nak bagi tahu sini hikmahnya apa. Para sahabat ini mereka telah berusaha berjihad di jalan Allah. Mereka telah membuka satu demi satu kota seperti besar seperti Jerusalem, Syam, Dimishq, kota Qahirah. Mereka telah buka. Ini semua mereka telah mendapat kemenangan ke atas Rom, sedangkan tak ada siapa di kalangan mereka yang syahid. Sedikit saja yang syahid dan seolah-olah tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ta'un kepada mereka. Nanti saya cerita. Muaz akan komplitkan hadis ni. Allah berikan ta'un kepada mereka supaya mereka mati syahid dan mereka juga digolong dalam golongan syahid. Literally, maksudnya bukan sekadar kita kata ialah para sahabat mati. Tak, Allah berikan kepada mereka dan dia kata innahu la rahmatum bikum, kata ini adalah rahmat untuk kamu semua, wa da'watu nabiyyukum, dan Nabi doakan untuk kamu semua supaya kamu syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dalam beberapa lama dia terkena ta'un, maka keluarlah seperti kudis di badan dia dan dia telah syahid di jalan Allah. Dan sebelum dia syahid, dia telah lantik Muaz bin Jabal sebagai pengganti. Siapa Muaz? A'lamu ummati, Nabi kata. Halalan wa haraman, Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal adalah yang paling memahami akan halal dan haram. Paling faqih. Maksudnya selepas Nabi, kalau ada seorang yang paling faqih, paling layak memberi fatwa adalah Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Ya, Nabi kata apa? Wallahi inni la uhibbuka ya Muaz. Nabi sedih bila Nabi nak hantar Muaz ke Yaman. Nabi kata, demi Allah, aku sayang kepada engkau wahai Muaz. Abu Ubaidah Al-Jarrah syahid. Ta'un ni sama seperti kita. Ta'un kan dapat pahala mati syahid. Siapa yang take charge, siapa yang ganti kepada Abu Ubaidah jadi gubernur dan juga ketua pasukan yang mereka masih nak teruskan perjalanan mereka ke Istanbul, Konstantinopel kan zaman tu. Mereka nak teruskan perjalanan mereka untuk menakluk satu negara. Allah berikan mereka kemenangan demi kemenangan kan. Binasrillah. Maka Muaz bin Jabal selepas sahaja wafat syahidnya Abu Ubaidah Al-Jarrah, Muaz bangun beri khutbah yang sama. Kata apa? Dia kata apa? Dengar. Dia kata, sebelum Abu Ubaidah syahid, ini ditulis dalam Hayatus Sahabah saya. Apa saja saya cerita ni sama ada daripada Hayatus Sahabah dikarang oleh Maulana Muhammad Yusuf Kandahlawi ataupun Al-Bidayah wan Nihayah Ibn Kathir. Maka Abu Ubaidah pesanan pertama yang terakhir yang diberikan, yang ditekan, kata, wahai Muaz, engkau akan mengganti aku dan pimpinlah solat berjemaah selepas aku. Arahan dia apa? Pimpinlah solat berjemaah selepas aku ketika ta'un di kemuncak sehingga sahabat seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah telah syahid. Maka Muaz bin Jabal selepas sahaja Abu Ubaidah Al-Jarrah syahid, berlakulah sedikit perselisihan kerana apa? Ketika itu Amr bin As kata, marilah kita pergi daripada sini ke pinggiran bukit, dan berlakulah perselisihan di mana salah seorang di kalangan mereka kata, wahai Amr bin As, kamu lebih sesat daripada binatang belaan kami. Saya tak nak guna perkataan, walaupun itu dalam sejarah daripada binatang belaan kami. Maka bila dengar perbualan mereka marah kepada Ammar bin As yang minta mereka keluar dari situ. Kerana apa? Kerana mereka ingat akan pesanan Abu Ubaidah Al-Jarrah, pemimpin mereka yang baru syahid daripada kalangan mereka. Maka Muaz bin Jabal dipesan untuk memimpin solat berjemaah. Boleh baca Hayatus Sahabah, itu pesanan Abu Ubaidah yang direkodkan dengan terang-terangan ketika Ta'un Amwas untuk memimpin solat berjemaah. Maka Muaz bin Jabal
selepas wafat syahidnya Abu Ubaidah al-Jarrah, dia take charge, dia menjadi pemimpin gubernur ketika itu mengganti Abu Ubaidah al-Jarrah. Dia memberi khutbah. Dia kata, aku mendengar kamu berselisih dengan Amr bin As dalam perkara ni. Maka dengar ini. Aku nak beritahu kepada kamu. Nabi SAW bersabda, 6 tahun akan datang, kamu akan membuka kota Syam, kamu akan buka bilad Syam, dan kamu akan sampai ke Amusa, dan ketika itu ta'un akan datang, dan wa inna hadha ta'un rahmatum bikum, adalah rahmat Allah kepada kamu selepas kamu membuka kota ini untuk Allah memberikan syahid kepada kamu, wa da'watu nabiyyikum, dan ini adalah doa Nabi kamu untuk kamu. Dia sambung lagi, dia kata, ya Allah, dia kata, ya Allah, kalaulah benar aku mendengar ini daripada Rasulullah SAW, bahawa ini adalah rahmat untuk kamu dan doa Nabi untuk kamu, maka matikanlah aku dalam ta'un ini, dan matikanlah keluarga Muaz dalam ta'un ini. Dia doa, dia minta, kerana dia nak mati kematian syahid. Muslimin muslimat ketika itu Amirul Mukminin Umar ada. Umar boleh beli araham. Kata sekarang ni Abu Ubaidah dah mati, korang jangan memandai kan, ikut. Umar tak cakap apa-apa, kerana apa? A'lamu ummati halalan wa haraman Muaz. Muaz paling faham dalam dia memimpin solat berjemaah, dan dia doa. Mereka meriwayatkan bahawa maka dia pun kena ta'un, dan begitulah anak-anak dia, dan dia doa bila dia nampak kena ta'un, dia kata Allahumma barik laha, ya Allah berilah keberkatan kepada dia supaya saya dapat syahid. Muslim muslimat, kita dengar pelik, tapi ini sahabat tak sama dengan kita. Sahabat ni mereka pergi perang pun sambil mereka gembira bila kena tikam, mereka kata fuztu wa rabbil Ka'bah, aku telah berjaya demi Tuhan Kaabah. Itu para sahabat. Kita tak sama. Siapa kita nak bandingkan diri kita dengan para sahabat? Kita rasa kita lemah, maka kita kata sahabat pun macam kita juga, takkanlah mereka. Ni Muaz doa, ada dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Ibni Katsir meriwayatkan perkara ini, doa Muaz ni. Maka Muaz pun telah mati syahid, dan anak-anak Muaz pun telah mati syahid dalam peristiwa tahun Amwas ni. Selepas 25,000 orang Islam, termasuklah para sahabat yang besar ketika itu, telah syahid mengikut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Muaz, a'lamu ummati, Nabi kata kepada Muaz masa nak utuskan Muaz ke Yaman, kata mungkin kau tak temu aku dah lepas ini. Selepas Muaz syahid, maka barulah Muaz lantik Amr bin As. Ketika itu muslim-muslimat semua mereka ada masa bila diberi peluang kepada Amr bin As, kata sekarang ni ta'un dah habis. Maka Amr bin As kata, baiklah sekarang ini kita boleh ke pinggiran bukit dan bakar tempat ini, kerana dah habis dah. Kita tak akan dihukum sebagai lari daripada kematian, yang seperti mana Abdul Rahman kata, fala takhruju min, jangan keluar daripada tempat itu firaran, lari daripada situ kerana takutkan kematian. Ini kena ingat, kalaulah Amr bin As boleh cakap terus menerus, maksudnya konflik dengan hadis tu, berlawanan. Tapi tidak, dia tunggu semua dah selesai, dia kata baiklah sekarang kita keluar, maka kita bersihkan tempat ini dengan bakar tempat itu. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita mengetahui keagungan para sahabat radhiyallahu alaihim majma'in, tanpa kita memahami akan kedudukan Umar bin Khattab radhiyallahu an, mereka bawa dia pulang pun kerana mereka kata, wahai Umar, Islam memerlukan kau. Kami tahu engkau nak syahid, tapi Islam memerlukan kau. Tapi mereka ni yang telah membuka Abu Ubaidah al-Jarrah, mereka cinta kepada kematian seperti mana kita cinta kepada kehidupan. Mereka nak syahid. Suatu Nabi kata, dengar baik-baik muslimin, inna hadha ta'un rahmatun bikum. Ta'un ni adalah rahmat untuk kamu. Ta'un ini adalah rahmat untuk kamu. Wa da'watu nabiyyikum, dan doa Nabi untuk kamu. Barulah mereka ke pinggiran bukit dan mereka bakar tempat itu, dan itulah penghujung ta'un ini. Kita ambil yang awal dan ambil yang hujung, yang berlaku antara kedua-duanya, yang berlaku 25,000 bukan kerana kebodohan. Saya dah sebut tadi siapa Abu Ubaidah al-Jarrah. Amin. Inna likulli ummatin amin. Wa inna aminuna ayyuhal ummah Abu Ubaidah al-Jarrah. Semua umat ada seorang yang paling beramanah, mana mungkin dia kurbankan nyawa para sahabat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
pemegang amanah yang paling beramanah daripada umatku adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dan mana mungkin Muaz radhiyallahu an mengorbankan nyawa orang sengaja. Dia adalah a'lamu ummati, yang paling faham akan halal dan haram. Muslimin muslimat, walau kita tidak berkekuatan seperti mereka, jangan kita samakan mereka dengan kita. Kan kita sepatutnya belajar untuk menjadi seperti mereka, bukan kita menukar kisah mereka menjadi seperti peristiwa, seolah-olah mereka ni seperti kita kan, bekerja 8 jam, tidur 8 jam kan. Mereka mana ada masa cukup untuk tidur untuk keluarga kan. Bila Umar radhiyallahu anhu pergi melawat Abu Ubaidah Al-Jarrah, selepas buka kota Jerusalem, ambil kunci Baitul Maqdis, dia pergi, dia nampak satu rumah yang kecil, ada katil yang kecil, ada tempat ambil wuduk, itu sahaja, tak ada apa-apa. Mana mungkin kita samakan kita dengan mereka, muslim muslimat? Mana mungkin kita sampai ke habuk kaki mereka sekalipun. Saya pernah tulis kan, Umar radhiyallahu an ditikam dalam solat, di balik rumah dia minum susu keluar daripada usus. Kalau kita kata selamatkan nyawa, Umar kata apa? Papa aku bawa ke masjid kerana tak ada tempat bagi seorang Islam yang tinggalkan solat dalam Islam. Tidak ada tempat dalam Islam bagi seorang Islam yang meninggalkan solat berjemaah. Dia kata, bawa aku solat berjemaah. Siapa Abu Ubaidah Al-Jarrah? Siapa? Dia adalah orang yang menerima Islam di tangan Nabi. Muhajirin pun yang wassabiqun, daripada minas sabiqin al-awwalin. Yang Nabi SAW kata, yang paling beramanah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Muaz bin Jabal. Kan, kita apa yang kita faham daripada kehidupan para sahabat sehingga kita rasa mereka seperti kita kan. Mereka fikir rasakan perut kenyang. Muslimin muslimat, mereka ikat batu di perut mereka, dapat duit mereka belanjakan segala-galanya. Umar radhiyallahu anhu selepas pembukaan kota Syam telah hantar 5,000 kepada Muaz, 5,000 kepada Abu Ubaidah, dinar bukan sikit. Dan dia kata, lihat apa mereka buat. Dia nak tengok mereka ni cinta tak kepada dunia. Sampai kepada Muaz agihkan semua. Sehingga isteri Muaz kata, wahai Muaz, tinggallah sedikit untuk kami juga. Pergi kepada Abu Ubaidah, untuk keluarga sendiri pun dia tak tinggalkan. Dia belanjakan semua ke 5,000 itu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslim muslimat, sahabat ini mereka punya darjat tinggi kan, tinggi. Kita setakat perjuangan ekonomi, perjuangan kesihatan kan, tapi mereka memperjuangkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menangis setiap hari kerana rindu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan kita amat kecil berbanding dengan perjuangan yang mereka berjuang selama mereka hidup, dan sehinggalah mereka syahid dalam ta'un ataupun di medan peperangan, diserang musuh. Bayangkan Abu Bakar Siddiq tahu ketika itu ada musuh kan. Ketika Ali radhiyallahu an diberitahu bahawa kami dah mula mensyaki akan seseorang, kami khawatir dia bunuh engkau kan, kami nak beri kau security kan, keselamatan. Ali kata, nak selamatkan daripada siapa? Daripada yang memiliki langit ataupun yang bumi. Mereka di langit ataupun di bumi. Mereka kata di bumi. Dia kata, daripada langit siapa nak selamatkan? Dia kata, kenapa engkau tak nak saya meninggal dunia? Kenapa kau orang tak nak saya syahid? Saya nak syahid. Kenapa kau orang tak nak saya syahid? Saya nak kembali kepada Allah, nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca kisah Karbala kan, bagaimana cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam terkorban keseluruhannya, dipanah kan, bayi kecil. Anak Husain radhiyallahu anhu dia dukung, kata kotlah masa tu mereka mengasihani kerana bayi dia, panah bayi itu. Maka Husain angkat tangan, berlumuran darah, penuh darah bayi itu, dan berdoa, ya Allah, kata wa Muhammadah. Kata ya Allah, kata wahai Rasulullah kan, wahai Rasulullah. Kemudian dia kata, ya Allah, kalaulah dengan ini kau reda dengan kami, maka ini pun kami korbankan untuk kau ya Allah. Itu semangat mereka, muslim muslimat. Para sahabat punya kehidupan luar biasa dan sangat luar biasa. Kita nak faham mestilah dengan hati, bukan dengan akal kita. Tak boleh faham dengan akal kita, kerana mereka ni subhanallah, mereka bagi nyawa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, para sahabat, Allah wa kullan wa'adallahu al-husna radhiyallahu anhum wa radu'an.
Allah kata kami redha dengan mereka. Mereka berlapar 30 hari dalam peperangan Khandaq. Nabi kata jom kita pergi ke Quraidah. Mereka terus pergi tanpa soal satu patah pun daripada Rasulullah. Kata kami makan pun tak cukup lagi. 30 hari berlaparan kan. Pada malam yang berlaku ribut tu Nabi kata siapa di kalangan kita yang boleh pergi tengok apa Quraisy buat. Siapa pun tak bangun sebab apa? Dah dekat 30 hari makan pun tak cukup. Sejuk. Takkan Umar tak boleh bangun. Tak ada semangat untuk bangun. Ketika itu Nabi kata mana Hudzaifah bin Yaman bangun. Dia bangun kan sebab perintah sekarang ni. Dia kata dia bangun masa tu dia dalam keadaan kesejukan, tak ada kekuatan. Nabi angkat tangan, Allah, ya Allah, peliharalah Hudzaifah daripada kanannya, daripada kirinya, daripada atasnya, daripada bawahnya. Maka Hudzaifah kata serta merta aku dapat kekuatan. Ini para sahabat saya nak bagi tahu, mereka makanan pun tak ada 30 hari mereka berperang, perangan Khandaq ataupun diberikan nama Ahzab. Kita siapa nak samakan kita dengan mereka? Kita jadikan mereka contoh sepatutnya. Kita begitu cinta kepada kehidupan dunia sehingga kita lupa akan pengorbanan mereka kan. Mana ada hadiah yang lebih indah daripada kematian kan? Kalaulah ada tempat yang lebih mulia, nescaya ada tempat yang lebih lebih selesa, nescaya Allah dah letakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ. Kuburlah tempat yang paling selesa untuk kita. Bila tanah bertemu dengan tanah, di situlah paling selesa kita. Seperti mana bayi dalam perut ibu, bila kita kembali ke tanah, kita akan rasa keselesaan, keindahan, keseronokan bila bertemu dengan tanah kembali. Itu sajalah malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini dapat beri manfaat kepada semua yang mendengar, dan doakanlah untuk semua Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan untuk terus mendirikan, menegakkan syariat Allah dalam keadaan senang maupun susah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita berlaku adil, untuk kita menegakkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikut jejak langkah cara para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. InsyaAllah, jazakumullah khair. Semoga semua yang hadir malam ni bersama-sama dengan saya, semoga kita semua dapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih banyak-banyak semua kawan-kawan saya, Ustaz Ikhwan dan lain-lain, ramai lagi. Saya pun tak terbaca komen kerana saya tak biasa sangat membaca komen ketika saya memberi penyampaian. Tapi apapun, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, berilah kemuliaan kepada Islam dan orang Islam. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibat, jangan timpakan musibat ke atas agama kami. Assalamualaikum warahmatullahi